Liputan internet 4G di Sarawak bakal capai tahap 92%. Langkah kawalan COVID-19 di sekolah dipergiat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alif Ashraf Kamanur. Berita wilayah hari ini akan berlintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Perlis. Antara fokus pemantauan kawasan berisiko tanah runtuh dan kawalan harga barangan keperluan. Terus setia bersama Berita Wilayah. Saudara, sesi persekolahan bersemuka akan diteruskan sehingga tamat penggal hujung minggu depan. Jelas Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razzie Jidin, ia berikutan jumlah kes jangkitan baharu COVID-19 dalam kalangan pelajar lebih rendah berbanding kehadiran ke sekolah seramai 4.5 juta pelajar di seluruh negara. Katanya Kementerian Pendidikan akan mengambil langkah pengawalan pada tahap tertinggi bersesuaian dengan fasa endemik ketika ini. Kalau ada cadangan penutupan daripada Kementerian Kesihatan, kita akur. Itu apabila berlaku kes, pihak pejabat kesihatan daerah akan duduk bersama dengan pihak sekolah untuk memahami keadaannya dan membuat penilaian risiko. Kalau pihak Kementerian Kesihatan berdasarkan penilaian risiko kata sekolah perlu ditutup, maka kita akan tutup sekolah. Tapi pada waktu ini pihak pejabat kesihatan daerah membuat penilaian dan melihat ada sekolah tak perlu ditutup. Ya, ada sekolah seperti dalam kes sekolah Seri Puteri sebagai contoh. Apabila ramai murid yang terlibat dan ramai guru yang dikuarantinkan, maka kapasiti di sekolah itu dah tidak ada, dan dalam konteks ini ramai yang menjadi kontak rapat, maka Kementerian Kesihatan mencadangkan meminta supaya sekolah ini ditutup, maka sekolah Seri Puteri ditutup. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan semalam, kira-kira 200 hingga 250 pelajar dijangkiti COVID-19 selepas sesi persekolahan bersemuka dijalankan. Baik, fasa 2 projek pembinaan lebuh raya Borneo Sarawak dari laluan Pujut hingga ke Lawas akan diteruskan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberitahu ia merupakan komitmen Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Kerja Raya dengan Kerajaan Negeri. Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan projek fasa 2 ini termasuk projek yang diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan di bawah Barisan Nasional namun dibatalkan semasa di bawah Pakatan Harapan. Dan saya memberi komitmen kepada tuan-tuan dan puan bahawa saya bersama dengan Datuk Seri Fadilah selaku Menteri Kanan Kerja Raya bersama dengan Ketua Menteri Sarawak yang amat berhormat, kita akan bincang bagaimana kita nak meneruskan fasa 2 red line dan missing link ini. Dan saya beri komitmen kita tidak akan berhenti setakat itu dan kita akan teruskan segala projek yang dirancangkan bagi Sarawak. Oleh itu, hubungan rapat di antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan adalah penting bagi memudahkan kesemua perancangan projek tersebut dilaksanakan. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian pada majlis perasmian pembukaan lebuh raya PAN Borneo Sarawak jajaran Seksyen Serian Pakej Kerja 03 di Serian. Capaian liputan internet 4G di seluruh Sarawak akan meningkat ke tahap 92% menjelang 2022. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM, Tan Sri Anwar Musa, perkara itu bakal dicapai selepas selesainya pelaksanaan fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela.
Kerajaan akan mempercepat proses menaik taraf prasarana dan infrastruktur jalur lebar dengan perbelanjaan mencecah RM4.09 bilion tahun hadapan. Sehingga suku ketiga tahun ini, liputan 4G di Sarawak telah melebihi 83% dan menjelang tahun 2022, capaian liputan bakal mencecah antara 91 hingga 92%. Jelas Tan Sri Anwar, sehingga kini 61,414 premis di seluruh Sarawak sudah dilengkapi internet jalur lebar tetap, sementara baki premis sedang dalam proses melengkapkan rangkaian gantian optik dengan peruntukan RM147 juta. Tambahnya, sejumlah 79 menara telekomunikasi baru di Sarawak juga telah siap bina. 744 lagi dalam proses pembinaan, manakala 856 menara sedia ada telah dinaik taraf. Beliau berkata demikian pada majlis randau khas bersama warga Jabatan Penyiaran Sarawak di Kuching. Baik, dalam pada itu, Tan Sri Anwar Musa menyifatkan Sarawak sebagai satu cerminan klasik konsep keluarga Malaysia. Ini dapat dilihat melalui usaha kerajaan negeri terhadap agenda pembangunan yang membentuk satu acuan pembinaan sebuah negara bangsa berasaskan kepada kepelbagaian. Kita tak bercakap tentang soal parti-parti politik. Kita bercakap tentang Sarawak, tentang negeri Sarawak, tentang kerajaan Sarawak. Dan ini supaya jangan jadi rakyat terlupa. Kadang-kala kerana sikap lupa di saat-saat yang penting-genting begini, timbullah nak try. Kata orang Kelantan, nak acu cuba try. Pilihan raya lepas, hasil acu cuba try kita dah lalui. Apa yang terjadi? Saksikan siaran secara langsung Grandstand Randau Hari Penamaan Calon PRU Dun Sarawak ke-12 bersama pengacara Hazel Desmond, Hisham Saleh dan Fazril Hisham Afandi pada 6 Disember 2021, Isnin jam 8 pagi, hanya di TV1. Fokus negeri di bawah bayu. Pemantauan akan dilakukan di pintu masuk utama ke Sabah susulan kes pertama varian Omicron dikesan di negara ini. Laporannya bersama Konstantin Palawan di Kota Kinabalu. Silakan Konstantin. Ya Alif, susulan kes pertama positif varian Omicron yang dikesan Kementerian Kesihatan di negara ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah akan melakukan pemantauan di pintu-pintu masuk utama, terutama pelawat yang datang dari negara yang disyaki mempunyai jangkitan varian Omicron. Ketika ditemui RTM di Penampang, Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Rosnani Mudin memberitahu pihaknya juga akan memantau kesan varian ini kepada orang awam. Kita juga memantau sama ada varian ini ada memberi severity, keterukan yang banyak, termasuk banyak kemasukan ke hospital. Setakat ini kemasukan ke hospital masih lagi sama di tahap yang rendah untuk Sabah. Justru Datuk Rosnani menasihatkan orang ramai supaya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan kerana langkah pencegahan amat penting untuk mengelak jangkitan. Individu berusia 40 tahun ke atas dan telah lengkap vaksin COVID-19 disaran mendapatkan dos penggalak bagi meningkatkan lagi sistem imuniti badan. Kerajaan negeri terus mengiktiraf kepentingan dan sumbangan golongan wanita dalam pembangunan negeri ini. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan sebanyak RM1.83 juta kepada Jabatan Hal Ehwal Wanita Negeri Sabah, JEWA, dan RM700,000 kepada Majlis Penasihat Wanita Sabah, MPWS, dalam Belanjawan 2021 bagi melaksana pelbagai projek dan program pembangunan wanita di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, golongan wanita turut memainkan peranan penting sebagai pemangkin pembangunan dan rakan kongsi strategik kerajaan dalam mencapai hala tuju pembangunan negeri khususnya berkaitan wanita.
Justru kerajaan negeri akan berusaha memastikan golongan wanita terus berdaya saing, mempunyai daya kreativiti dan inovasi yang tinggi agar tidak ketinggalan dalam arus kemajuan. Beliau berucap merasmikan Majlis Sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu. Mengenai sambutan ini, jelas Datuk Haji G, ia sebagai tanda penghargaan dan pengiktirafan kerajaan terhadap kepentingan dan sumbangan wanita, terutama ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Sempena majlis ini, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pentadbiran Datuk Masnah Mat Saleh menerima anugerah Wanita Cemerlang 2021. Saya harap penganugerahan ini akan menyuntik semangat semua wanita di luar sana agar terus membangun diri dan bangkit untuk mendepani cabaran agar berjaya dan cemerlang dalam apa jua bidang yang mereka ceburi. 5 lagi anugerah lain yang turut disampaikan, anugerah kepimpinan wanita luar bandar, anugerah khas individu lelaki, anugerah usahawan wanita harapan, anugerah persatuan wanita harapan dan anugerah usahawan wanita cemerlang. Kerjasama erat antara agensi kerajaan dan komuniti penting dalam usaha menjaga dan memelihara sumber alam semula jadi di negeri ini. Ia dapat dilihat menerusi kerjasama Lembaga Taman-Taman Sabah dan komuniti Kampung Bundu Tuhan Ranau yang sepakat bersama-sama menjaga dan memelihara hutan kekal lebih 700 hektar di kawasan tersebut. Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joaquim Gunsalan berkata tindakan tersebut perlu menjadi contoh ikutan kepada pelbagai pihak di negeri ini demi mengekalkan khazanah sumber asli alam semula jadi. Kalau kita lihat daripada pencapaian, saya difahamkan banyak sudah aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan bersama. Hari ini kemuncak dia salah satu ialah pembinaan bangunan Balai Adat Bundu Tuhan ini. Beliau yang juga adun kundasang berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Balai Komuniti Bundu Tuhan. Balai komuniti ini mula dibina sejak Mac 2019 dan siap sepenuhnya Februari tahun lepas bertujuan memperkemas pentadbiran, pengurusan dan penguatkuasaan peraturan hutan taga dan pusat pelancongan komuniti. Ia melibatkan kos sebanyak RM100,000, sumbangan Lembaga Taman-Taman Sabah, sementara pembinaan pagar, tanda serta tempat letak kereta daripada kewangan tabung Kampung Bundu Tuhan berjumlah lebih RM38,000. Agrobank meluaskan rangkaian cawangannya di Sabah dengan pembukaan cawangannya yang ke-319 di Beluran bagi memberi kemudahan perbankan kepada penduduk setempat. Pembukaan itu didorong oleh kegiatan pertanian serta industri pemprosesan makanan di daerah itu, khususnya menerusi subsektor tanaman, perikanan dan penternakan. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, menerusi pembukaan bank ini, kegiatan ekonomi penduduk dapat dipertingkatkan terutamanya melalui kemudahan pembiayaan yang holistik dan mampan. Banyak aktiviti ekonomi dalam sektor pertanian di kawasan Buluran ini, ladang-ladang, kilang dan tentu sekali cawangan ini akan dijadikan bank untuk mengadakan transaksi perniagaan untuk mereka. Jadi saya harap agar bank-bank komersial yang lain akan melihat potensi ekonomi yang boleh dibangunkan di luar bandar. Beliau bercakap kepada media dalam majlis perasmian Agrobank Cawangan Beluran di Pekan Beluran. Terdahulu, Datuk Ronald dalam ucapannya berkata, bagi tempoh Januari hingga 31 Oktober lalu, sejumlah RM191 juta kelulusan pembiayaan Agrobank dicatatkan di negeri ini. Daripada jumlah itu, RM2.8 juta pembiayaan terkumpul dicatatkan di kawasan Beluran yang telah memanfaatkan 90 penerima. Tambahnya, kerajaan melalui Agrobank akan terus membantu dalam pembangunan sektor mikro yang menawarkan pembiayaan mikro sehingga RM75,000 tanpa kadar keuntungan bagi tempoh 6 bulan pertama beserta kemudahan moratorium sehingga 6 bulan pada tahun 2022.
Peruntukan sebanyak 17.61 juta ringgit kepada pelaksanaan program pembangunan wanita dalam Pembentangan Belanjawan Negeri Sabah 2022 bukti kerajaan negeri sentiasa mengambil berat dalam memperkasa ekonomi usahawan wanita. Daripada jumlah itu, sebanyak 11.80 juta ringgit disalurkan melalui Yayasan Usaha Maju bagi pengurusan operasi dan penyediaan kemudahan pinjaman mikro kepada golongan wanita dan selebihnya menerusi Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah. Presiden Persatuan Usahawan Industri Kecil dan Sederhana Wanita Bumiputra IKS Nita Sabah, Datuk Dayang Haja Khatijah Datuk Bakhtiar menyifatkan peruntukan itu dilihat tepat pada masanya kerana ramai usahawan wanita terkesan akibat pandemik COVID-19. Beliau berharap usahawan wanita dapat memanfaatkan sepenuhnya bantuan berkenaan untuk mengukuhkan kembali perniagaan mereka. Tambahnya, bagi membantu usahawan wanita, IKS Nita bakal menjelajah ke seluruh negeri untuk mencari 100 usahawan wanita terutamanya di luar bandar melalui program Rural Women Business Challenge dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Wanita sebagai usaha merancakkan kembali ekonomi negara. Kalau kita tengok daripada kesan pandemik ini, ramai usahawan wanita yang daripada M40 sudah bertukar menjadi B40 sebab terkesan oleh pandemik COVID-19. Kami akan menjelajah seluruh Sabah di luar bandar untuk mencari wanita-wanita terutamanya di luar bandar untuk kita naik taraf. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau menyarankan usahawan wanita negeri ini mendalami ilmu teknologi digital seperti platform media sosial dan e-dagang untuk mengembangkan lagi perniagaan dan lebih berdaya saing seiring dengan trend membeli belah norma baharu. Sebanyak 316 kilogram sampah berjaya dikutip di Pantai Tanjung Aru 1, Kota Kinabalu dalam program Gotong Royong Pantai Jalan-Jalan Pungut Sampah pagi tadi. Program selama 2 jam bermula 7.30 pagi itu dijayakan 60 peserta daripada Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Negeri, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Jabatan Alam Sekitar Negeri dan Badan Bukan Kerajaan NGO. Ketika ditemui RTM, Pengarah Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Negeri Vitalis Moduying berkata program ini bagi mendidik dan memberi kesedaran kepada masyarakat khususnya pengunjung untuk sentiasa menjaga kebersihan. Pantai ini antara kawasan tumpuan orang ramai di ibu negeri. Kita nampak ada sebelangan family, keluarga bersama anak-anak. Mereka sendiri juga kita nampak memastikan pantai ini terjaga dan sampah-sampah yang ada dikutip. Dan mereka kita nampak juga terlibat sama dalam program ini. Beliau berharap kebersihan pantai ini terus dikekalkan demi keselesaan bersama sekaligus menjadikan kawasan bandaraya indah dan bersih. Sekian berita dari negeri di bawah bayu bersama saya Konstantin Palawan. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Alif. Silakan Alif. Baik, terima kasih Konstantin. Saudara, sebelum ke perkembangan berita seterusnya, kita ke Jabatan Meteorologi bagi mendapatkan laporan cuaca semasa bersama pegawainya. Abdul Aizat Nazmi, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan amaran-amaran yang sedang berkuat kuasa. Yang pertama, amaran cuaca waspada meliputi Sarawak Barat buat masa kini. Met Malaysia menjangkakan hujan lebat bakal berlaku di kawasan tersebut dengan bahagian Kuching mengumpulkan amoun hujan tertinggi iaitu sebanyak 59.1 mm pada hari ini. Dan buat masa ini, keadaan cuaca sebenar menunjukkan hujan renyai kadangkala berhenti di kawasan tersebut. Dan trend ramalan hujan malam ini Malaysia menyangkakan ia bakal meningkat semula di kawasan tersebut. Baiklah, kita beralih ke kawasan-kawasan
perkapalan dan perairan rantau negara kita. Jelas menunjukkan amaran masih lagi sedang berkuat kuasa dan sudah pun dinaik taraf di kawasan sekitar perkapalan Condor, Reef North, Bunguran dan Tioman ke kategori ketiga yang dijangka berlanjutan sehingga 8 Disember 2021. Khususnya bagi di kawasan kategori ketiga ini, ia berbahaya ke atas semua aktiviti perkapalan pantai dan juga sebagai tambahan, ia berbahaya ke atas pekerja di pelantar minyak. Manakala di bahagian-bahagian lain seperti di Samui, Reef South, Layang-Layang, Labuan dan Palaun pula masing-masing di bawah kategori yang kedua dan pertama, dan juga ia berbahaya ke atas semua aktiviti melibatkan aktiviti-aktiviti pantai. Kita beralih ke kawasan-kawasan hujan di satu rut tempat. Buat masa kini, melalui paparan imej gemerada menunjukkan hujan di satu rut tempat berlaku di Larut Matang Selama, Batang Badang Negeri Perak dan juga Hulu Langat sudah pun beralih ke daerah Seremban Negeri Sembilan. Dan Met Malaysia menjangkakan juga keadaan ini hanyalah sementara disebabkan uman-uman hujan yang berlaku buat masa kini sudah pun beralih ke negeri Sarawak. Dan juga kita dapati di kawasan negeri Sabah dan juga Sarawak, hujan masih lagi berterusan semenjak pagi tadi. Dan juga kita dapati hujan lebih meluas di kawasan bahagian negeri Sabah, dan Met Malaysia menjangkakan ia bakal kekal sehingga ke malam ini. Ramalan cuaca malam ini di negeri-negeri Semenanjung, Met Malaysia menjangkakan hujan di satu rut tempat juga boleh berlaku di sekitar selatan negeri Perak, di barat Pahang, Lembah Kelang dan juga Negeri Sembilan, termasuklah di sekitar bahagian Batu Pahat dan Pontian Negeri Johor. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang, dan antara tumpuan ialah fasa kedua Lebuhraya PAN Borneo Sarawak bakal direalisasikan. Perinciannya bersama Bu Mawin. Buma, silakan. Baik Alif, terima kasih. Fasa kedua Lebuhraya PAN Borneo Sarawak bakal direalisasi dengan kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng memberi jaminan bahawa usaha itu hanya dapat dicapai di bawah kepimpinan kerajaan yang stabil. Berucap pada majlis perasmian pembukaan Lebuhraya PAN Borneo Sarawak, jajaran Seksyen Serian WPC 03 di Serian, beliau berkata kejayaan pelaksanaan tersebut menggambarkan kerjasama rapat antara kerajaan untuk membawa pulang infrastruktur untuk keselesaan rakyat di negeri ini. Katanya ini juga merupakan impian Allahyarham Pehin Sri Adnan Satim yang mahukan Sarawak mempunyai kemudahan asas jalan raya setaraf dengan Semenanjung. Mengulas lanjut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari optimis apabila jaringan jalan raya ditingkatkan, maka infrastruktur ke arah ekonomi digital juga dapat dinikmati dengan lebih baik. Terdahulu, Menteri Kanan Kejaraya Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu jajaran bagi Seksyen Serian sepanjang 33.65 km melibatkan skop kerja naik taraf jalan persekutuan sedia ada dari bulatan. Dedahnya, naik taraf itu melibatkan jalan dari 1 lorong 2 hala standard piawaian geometrik kepada 4 lorong 2 hala standard piawaian geometrik JKR R5. Ia melibatkan kos keseluruhan berjumlah RM700 juta dan siap 4 Disember lalu.
Datuk Seri Fadilah menambah pembinaan jajaran ini sudah pasti akan menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang pekerjaan penduduk setempat selain menyediakan kemudahan jaringan jalan raya yang lebih baik dari Kuching ke Seri Aman. Projek Lebuh Raya Pen Borneo pakej kontrak kerja 03 bagi Seksyen Serian ke Balai Ringin yang telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berupaya membawa pembangunan yang lebih menyeluruh di bahagian Serian. Projek itu merupakan jajaran kelima yang siap pembinaannya daripada keseluruhan 11 pakej Lebuh Raya Pen Borneo. Komitmen Kerajaan Persekutuan dalam meningkatkan jaringan infrastruktur jalan raya yang sistematik dan efisien di Sarawak dikongsikan wartawan Monica Gary dalam laporannya. Jika dahulu Serian menjadi pekan persinggahan untuk melepaskan kepenatan memandu jauh dari bandar-bandar lain di Sarawak ke Bandaraya Kuching atau hendak ke pasar sempadan di Tebeduk, namun ia kini menjadi sebuah bandar yang vibrant yang menawarkan pelbagai barangan dan perkhidmatan. Perjalanan ke Serian dimudahkan lagi dengan siapnya Lebuh Raya Pen Borneo bagi jajaran Serian ke Balai Ringin sekaligus membangunkan bahagian Serian yang majoritinya masyarakat Bidayuh. Jajaran Serian ke Balai Ringin ini menelan kos RM700 juta melibatkan pembinaan 4 jambatan untuk menghubungkan laluan berkenaan iaitu di Sungai Sadong, Sungai Beduk, Sungai Kerait dan Sungai Kerang. Projek Pen Borneo ni kita menaik taraf jalan sedia ada 2 lorong kepada 4 lorong dan menaik taraf standard sedia ada daripada jenis JKR-R3 kepada R5. Jajaran ini melibatkan laluan sepanjang 33.65 km bermula dari Jejambat Serian ke Balai Ringin, merancakkan lagi pembangunan di bahagian Serian, merangkumi daerah Serian, daerah Tebeduk dan daerah kecil Siburan seluas 2,699 km persegi dengan memanfaatkan 189,144 penduduk. Projek Lebuh Raya yang moden merentasi bahagian itu menyelahkan lagi bahagian Serian sebagai lokasi sehenti untuk pengunjung mendapatkan produk pertanian, pelancongan serta kaya dengan tradisi dan budaya apabila 215 daripada 304 keseluruhan perkampungan di sini didiami oleh masyarakat Bidayuh. Projek ini akan memacu pembangunan di bahagian Serian dari segi terutama sekali potensi kita untuk memajukan sektor pertanian dan juga pelancongan kerana banyak tempat menarik di bahagian Serian untuk dikunjung. Begitu juga tanah kita yang baik di Serian ini untuk bercocok tanam lah. Lebuh Raya Pen Borneo yang melintasi Serian ke Balai Ringin ini menjadi nadi pembangunan bahagian itu apabila pelbagai projek pembangunan sedang dilaksanakan. Antaranya pembinaan Institut Latihan Perindustrian ILP Serian, Pusat Konvensyen Serian serta perancangan untuk mewujudkan Taman Tema Sukan di Serian. Siapnya Lebuh Raya yang moden ini juga bukan hanya membawa ledakan kepada sektor ekonomi sedia ada, malah ia juga menjadi punca rezeki kepada penduduk tempatan dengan menghidupkan lagi aktiviti perniagaan di bahagian berkenaan. Terima kasih Kak lah sebab salah satu punca rezeki kami orang juga lah sebab jalan ni dah disiap, laluan utama. Jadi dari situ ada rezeki kami di sini. Ada. Ramai, banyak orang dari Kuching pergi ke Busak, pergi ke Miri, pergi ke Seri Aman. Banyak lori-lori mesti singgah situ. Pasti singgah pun. Merasakan ayam madu 3. Memang rasa gembira lah dapat kemudian tu. Terbaik lah. Selain merancangkan pembangunan di kawasan ini, sudah tentunya siapnya pembinaan ini memendekkan tempoh perjalanan dari zon utara ke selatan Sarawak.
Seperti yang anda lihat di belakang saya ini merupakan jajaran lebuh raya PEN Borneo bagi Seksyen Serian hingga ke Balai Ringin yang merupakan sebahagian daripada pakej kontrak kerja Serian 03 projek lebuh raya PEN Borneo di Sarawak yang telah siap sepenuhnya. Ia bukan sahaja menjadi pembangkit kepada ekonomi rakyat, malah sebagai projek berimpak tinggi yang sekaligus menjadi pencetus perubahan kepada negara dalam mengubah lanskap sosioekonomi dan juga kehidupan rakyat. Laporan Monica Gary dari Serian, Sarawak. Sungai Asap di Belaga berpotensi menjadi daerah ke-41 dalam tempoh 5 tahun akan datang. Calon gabungan Parti Sarawak bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Murum, Kennedy Cupai Ugun berkata, kedudukan Sungai Asap yang berperanan sebagai hub kepada dua sumber tenaga hidroelektrik, iaitu Empangan Hidroelektrik Bakun dan Empangan Murum, kini tiba masanya daerah kecil itu dinaik taraf. Jelas Kennedy Cupai, dengan populasi penduduk mencecah 40,000 orang, Sungai Asap juga memiliki kemudahan prasarana yang melayakkannya dinaik taraf menjadi sebuah daerah. Saya telah memohon dan sebenarnya kita telah mengemukakan kertas cadangan dan dalam pertimbangan sekarang. Dan saya percayalah Yang Amat Berhormat Ketua Menteri akan memberi pertimbangan yang sewajarnya. Bagaimanapun, untuk merealisasikan impian itu, beliau memerlukan sokongan daripada masyarakat di kawasan Dun Murum bagi menjamin kerajaan sedia ada untuk terus mentadbir negeri. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM di Kuching. Tambahnya lagi, sepanjang 5 tahun lepas, pelbagai infrastruktur berimpak rakyat telah diwujudkan di kawasan terbabit bagi memastikan penduduknya menikmati pelbagai kemudahan asas. Justru penduduk di kawasan luar bandar itu diharap terus memilih kerajaan sedia ada bagi meneruskan kesinambungan pembangunan di dun berkenaan. 10 borang pencalonan telah dibeli bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Balingian. Pegawai Pengurus Bahagian Pilihan Raya Dun Balingian, Syafri Saili menjelaskan ia mula dijual selepas pengumuman penamatan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong pada November lepas. Kertas pencalonan yang telah kita jualkan, kita dah habis 10 set. 10 set. Yang telah kita jualkan, yang telah kita jual semenjak daripada pembubaran ataupun darurat diangkat. Bagi menghadapi pilihan raya di Dun Balingian, seramai 325 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bersedia bertugas di 25 pusat mengundi biasa. Sementara itu, bagi melancarkan perjalanan hari penamaan calon, ujar Syafri yang juga pegawai daerah Mukah, satu taklimat khas bersama bakal calon diadakan petang ini. Untuk memastikan perjalanan pilihan raya besok berjalan dengan lancar, pada petang ini bermula pukul 3 petang kita akan membuat perjumpaan awal untuk membuat semakan awal borang pilihan raya, borang penamaan calon dan borang-borang yang berkaitan dengan bakal-bakal calon. Manakala ujian saringan COVID-19 akan dijalankan bagi memastikan calon dan pencadang bebas daripada wabak COVID-19. Sekiranya salah seorang daripada individu berkenaan didapati positif, proses pencalonan masih dapat dijalankan oleh salah seorang daripada individu tersebut. Pusat penjumlahan undi bagi Dun Balingian akan dilakukan di bilik 2, aras bawah Pusat Pentadbiran Baru Bahagian Mukah. Setiausaha Eksekutif Persekutuan Persatuan Melanau Sarawak, Royston Valentine, dinamakan sebagai calon gabungan Parti Sarawak GPS untuk kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Telian pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Unit Komunikasi Awam Sarawak, Royston, 35 tahun, merupakan ahli sayap pemuda Parti Pesaka Bumiputera Bersatu. Beliau merupakan antara muka baharu dan calon muda yang diketengahkan oleh GPS kali ini. Menurut kenyataan itu lagi, beliau adalah graduan dalam bidang pengurusan perniagaan dari Open University Malaysia berasal dari Kampung Petanak Mukah. Royston turut aktif dalam pelbagai pertubuhan, persatuan dan kelab di Mukah. Justru dengan penglibatan aktif beliau dalam pelbagai organisasi belia telah membolehkannya menerima banyak anugerah belia di peringkat negeri dan persekutuan.
Seksyen Berita Ehwal Semasa Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak memperoleh 3 anugerah menerusi Anugerah Kewartawanan Kenyalang KJA 2021. Anugerah Anjuran Persekutuan Persatuan-Persatuan Wartawan Sarawak FSJA dengan kerjasama Malaysia Press Institute MPI yang berpangkalan di ibu negara itu diadakan malam tadi. Wartawan Muhammad Syadikin Bahrain memenangi tempat kedua dengan laporan khas nelayan COVID-19 yang mengisahkan kehidupan nelayan di Kampung Muara Tebas. Sementara laporan khas Raja Jambatan karya wartawan Firdaus Arasi Idris memenangi tempat kedua yang memaparkan tentang pembinaan Jabatan Batang Lupar yang juga jambatan terpanjang di Sarawak. Manakala wartawan Rosita Ampung merangkul tempat kedua dengan laporan khas SMA Visat dan Menara yang mengetengahkan tentang kemudahan teknologi maklumat di pedalaman Sarawak. Ketiga-tiga pemenang memenangi wang tunai, piala dan sijil. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Baik Bu Mawin, terima kasih. Anugerah Perdana Belia yang dilaksanakan Majlis Belia Negeri dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan membuktikan sumbangan belia kepada pembangunan masyarakat dan negara sentiasa diiktiraf. Perinciannya langsung dari studio RTM Kangar bersama Ahmed Iqbal Arif Yaakob. Silakan. Baik, terima kasih Alif. Sambutan Hari Belia Negara yang bertemakan Dekad Ini Dekad Anda adalah signifikan dengan cabaran semasa yang dihadapi terutama dalam mengharungi pandemik. Selain mengharungi cabaran pandemik, golongan belia juga bakal menjadi pemimpin masa depan negeri dan negara. Menyentuh mengenai Pelan Digital Perlis 2025, Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man berkata pelibatan golongan belia amat penting kerana ia bersifat menyeluruh menghubungkan kerajaan, rakyat dan pihak swasta. Justru, kepakaran golongan belia diperlukan bagi mencapai strategi digariskan. Saya dapati kumpulan yang aktif ya di dalam mengambil bahagian dalam Perlis Go Digital ini golongan muda sebenarnya. Dan itu juga yang saya tekankan tadi di dalam ucapan saya menyebutkan bahawa walaupun tahap pencapaian penggunaan teknologi digital di Perlis ini agak tinggi, tetapi disebabkan teknologi ini cepat bertukar, maka adalah perlu bagi bukan saja golongan belia tetapi juga seluruh rakyat untuk cepat membudayakan penggunaan aplikasi digital ini. Datuk Seri Azlan ditemui media pada majlis sambutan Hari Belia Negara dan penyampaian Anugerah Perdana Belia Negara peringkat negeri. Pada majlis ini, kategori individu lelaki diungguli Muhammad Faizal Yunus menerusi pelibatan aktif dalam Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Manakala kategori individu wanita diungguli Eng Su Ying dari Persatuan Belia Buddhis Malaysia. Masing-masing menerima piala, wang tunai RM3,000 dan sijil. Bagi kategori pertubuhan pula diungguli Persatuan Belia Masjid Negeri Perlis. Memasuki era digital, penggunaan internet bukan sahaja menjadi medium komunikasi, malah melangkahi perniagaan serta pendidikan. Justru, kerajaan akan memastikan tidak wujud jurang digital antara bandar dengan luar bandar, selain memastikan segenap lapisan masyarakat mampu untuk melanggan. Menerusi Peranti Remaja Keluarga Malaysia, inisiatif ini memudahkan golongan tersebut mendapat akses tanpa sebarang kekangan di samping mempertingkatkan produktiviti masyarakat. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zahidi Zainal Abidin, kementeriannya sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan bagi mengelakkan wujudnya jurang digital dalam arus transformasi digital negara. Kita ada program peranti dan juga program kita bagi SIM card dengan murah ni, jadi kita akan review balik. Maka kita akan lebih lepas 3 bulan ni lebih menarik lagi kita akan bagi supaya rakyat di kampung ni dapat melayari internet dan sebagainya dengan harga yang lebih baik, dengan lebih murah. Ini kita tengah bincang dengan telco supaya lagi murah. Sebab dalam Malaysia ni
Harga yang turun, sentiasa turun ni dari segi internet. Taraf sudah turun. Jadi barang lain semua naik. Hari ni barang pun naik kan. Tapi kita tengah usahalah berbincang macam mana nak turunkan harga barang. Tapi barang lain semua utility naik. Kecuali hak ni kita nak buat. Internet dan connectivity. Semua ni kita harap kita dapat bagi harga yang lebih menarik, terutamanya untuk orang-orang luar bandar. Saya rasa ini satu usaha yang baik oleh kerajaan untuk membantu terutamanya pelajar yang golongan B40 lah untuk meneruskan sekarang ni pembelajaran secara dalam talian. Jadi saya rasa sangat membantu terutamanya dalam bentuk pakej yang data untuk diberikan. Okey, dengan prihatin dengan ekonomi yang dikeluarkan baru dalam bajet baru ni, InsyaAllah kalau benda itu dilaksanakan dengan telus dan dengan dapat keberkesanan yang boleh membina, membantu kanak-kanak, anak-anak di pendalaman khususnya. Itu maknanya dalam program ini saya sarankanlah kalau boleh saluran yang disalurkan di pendalaman itu menepati sasaran. Kolej Komuniti Arau menerusi program Perkasa Wanita melaksanakan program jahitan langsir ke rumah asnaf. Program kali ini memberi tumpuan kepada 8 rumah asnaf terpilih, masing-masing 4 di Dun Mata Air dan Dun Pau. Menurut Esko Negeri Siti Berani Yahya, pemasangan langsir dibuat oleh 10 ahli brigade sukarelawan Kolej Komuniti bersama 4 pensyarah program pengajian fashion dan pakaian. Pelaksanaan program ini bagi memperkasa wanita melalui kemahiran TVET. Saya rasa ianya sangat berkesan untuk golongan tuan-tuan rumah yang kita pilih sebab kita faham dengan keadaan kehidupan mereka yang dalam kategori asnaf ni mungkin keperluan lain lebih perlu daripada tudung tikar, tapi inisiatif yang dibuat oleh pihak Kolej Komuniti akan membantu supaya keceriaan rumah tu akan bertambah dan sedikit membantu mengurangkan perbelanjaan tuan rumah untuk membeli peralatan seperti curtain tersebutlah. Program berkenaan disertai Siti Berani yang juga Adun Mata Air bersama Pengarah Kolej Komuniti Arau Zainuddin Yahya serta Timbalan Pengarah Pengurusan Kolej Komuniti Arau Husna Ibrahim. Mengucapkan ribuan terima kasih ke atas ke semua siapa yang sudi datang ke rumah saya, dan ucapan terima kasih untuk YB Mata Air dan rombongannya berserta dengan Kolej Komuniti Arau di atas segala sumbangan dan khidmat bakti mereka. Selain pemasangan langsir, turut diserahkan barangan keperluan harian kepada 4 keluarga asnaf. Sekian paparan berita dari Perlis hari ini. Pendekatan keluarga Malaysia sejajar dengan tuntutan kebersamaan semua pihak dalam mengharangi situasi semasa negara. Untuk itu, semangat bersatu padu dan bekerjasama antara semua rakyat amat bermakna demi masa depan negara. Kembali ke Agak Sepuri bersama Alif. Silakan. Terima kasih, Iqbal. Baik, selaras Hari Tanah Sedunia yang disambut hari ini, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA terus komited menguruskan kawasan tanah penanaman padi di seluruh negara. Ditubuhkan sejak 50 tahun lalu, MADA setakat ini mengekalkan keluasan 100,685 hektar tanaman padi di Perlis dan Kedah. Ia merangkumi 35.13% hasil padi dari seluruh negara. Rashid Jali ada laporannya. Sebagai negeri jelapang padi, Kedah menyumbang 43% hasil padinya kepada negara. Justru pengekalan tanah sawah MADA adalah agenda utama bagi memastikan tidak berlakunya pembangunan lain di kawasan tanah berkenaan yang memberi impak kepada bekalan beras negara. Kita juga sedang berusaha untuk membuka kawasan-kawasan baru ataupun kita nak memperluaskanlah daerah pengurusan MADA ini di beberapa tempat yang baru, projek MADA Plus ataupun projek MADA tambahan yang kita kenal pasti beberapa daerah termasuk di wilayah 3 di Pendang sebagai kawasan baru untuk kita memperluaskan lagi kawasan tanah sawah kita.
Beliau yang juga ahli Parlimen Sik menegaskan tidak ada ruang untuk mana-mana pihak menukarkan status tanah sawah daripada pertanian kepada pembangunan lain tanpa keizinan pihak berkuasa termasuk kerajaan negeri. Dan yang seterusnya saya lihat dari segi kesedaran masyarakat sendiri di kalangan pemilik-pemilik sawah ini sangat penting untuk mereka tidak sewenang-wenangnya menukar satu tanah sawah itu sebagai kawasan penempatan ataupun perumahan ataupun disewa untuk dibuat kawasan industri dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah satu kesalahan di bawah pentadbiran tanah yang tidak boleh sewenang-wenangnya lah untuk ditukar statusnya itu, kerana kawasan ini sudah digezet atau disebut sebagai kawasan penanaman padi. Para petani juga dinasihatkan agar menghargai nilai tanah sawah mereka dan tidak menjualnya hanya untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek semata-mata. Tanah adalah sumber yang sangat bernilai dalam kehidupan dan seperti di Madak ini, keluasan tanah dikekalkan sambil meneroka tanah-tanah baharu bagi mengimbangi dan meningkatkan pengeluaran untuk bekalan makanan negara. Usaha yang dilakukan ini, keperluannya nanti turut sama dinikmati generasi akan datang. Selamat Hari Tanah Sedunia. Rashid Jali untuk Berita RTM. Baik, sistem amaran awal dalam bentuk digital akan diletakkan di semua kawasan berisiko tinggi berlakunya tanah runtuh. Menurut Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, sistem itu turut diletakkan di lokasi yang tiada penginapan. Jadi kawasan yang berisiko tinggi akan diletakkan sistem amaran awal ni dalam bentuk digital lah. Dan di samping itu kita juga menjalankan kempen kesedaran, awareness campaign kepada rakyat yang berada di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi ini. Kita tak mahu alat ada tapi kesedaran tak ada. Jadi dua serentak ni. Satunya sistem amaran awal, early warning system, dan juga awareness, kesedaran di kalangan rakyat itu sendiri. Antara kawasan yang sudah diletakkan sistem itu termasuk Gunung Jerai Kedah, beberapa lokasi di Sabah dan kawasan tanah tinggi termasuk Cameron Highland. Kerajaan menerusi Jabatan Mineral dan Geosai JMG dan beberapa jabatan lain turut menjalankan kajian dari segi risiko menguruskan sistem berkenaan. Sementara itu, laluan utama tanah tinggi lodging menuju Cameron Highlands Pahang masih selamat untuk digunakan. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, agensi berkaitan giat membuat rondaan dan memantau kawasan Cerun Batu yang berisiko mengalami kejadian tanah runtuh. Dari segi laluan ke Cameron Highlands, setakat ini tidak ada masalah. Daripada Gua Musang melalui lodging dan terusnya ke Cameron Highlands. Sekiranya penduduk Kelantan yang ingin ke Perak terpaksa melalui jalan lodging, Cameron Highlands, Ringlet dan juga ke Tapah lah sebelum masuk ke Ipoh. Nasihat pihak polis lah kepada pengguna jalan raya yang melalui jalan lodging Cameron supaya berhati-hati di musim hujan disebabkan jalan agak licin dan juga kita khawatirilah sekiranya berlaku runtuhan supaya pengguna jalan raya ni alert ataupun berhati-hati berkaitan isu yang saya sebutkan tadi. Januari tahun lalu, laluan di kilometer 92 Jalan Gua Musang Lodging telah mengalami kerosakan akibat kejadian tanah runtuh. Ia telah dibaik pulih oleh Jabatan Kerja Raya dan dibuka kepada semua kenderaan untuk ke Cameron Highlands atau Ipoh, Perak. Tidak dinafikan kehadiran sukarelawan dalam komuniti banyak membantu dan meringankan beban masyarakat yang memerlukan. Laporan lanjut bersama wartawan Ayu Norehan Saleh sempena Hari Sukarelawan Antarabangsa.
Pengerusi Pertubuhan Badan Amal Pendidikan Pahang, Raihan Musa berkata, anggota sukarelawan terdiri daripada pakar pendidikan bagi membantu pelajar yang ketinggalan, tidak berkemampuan serta kurang upaya. Pertubuhan Badan Amal Pendidikan Pahang, untuk makluman, kami terdiri daripada pakar berbagai latar belakang yang mempunyai kepakaran masing-masing. Ada yang pensyarah, ada yang guru, ada yang jurutera, ada juga yang kata analisis kewangan. So kami boleh kata berganding bahu untuk menyediakan program-program berkualiti untuk anak-anak ni lah. Program itu termasuk membangunkan hub digitalisasi yang menempatkan studio rakaman berteknologi tinggi di Sekolah Menengah Kebangsaan Berserah, Kuantan. Selain itu, program Science Hero turut dirangka dengan menawarkan modul berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta latihan pendidikan teknikal dan vocational TVET secara percuma. Ia menggabungkan kepakaran pihak universiti, korporat dan agensi kerajaan seperti Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang PPAP. Bagi pengarah PPAP, Maria Hamzah, sejak 2019, program Sains Hero itu telah menjelajah ke kawasan orang asli di Pahang selain kawasan pedalaman di Thailand. Antaranya, macam contohnya, slime. Slime ni sebenarnya kita boleh dapat dekat pasaran je. Tetapi melalui slime tu, kita menggunakan bahan-bahan yang orang kata selamat untuk anak-anak gunakan. So kat situ kita educate anak-anak untuk kita melaksanakan program untuk menggunakan bahan, mesti cari bahan yang selamat. Sementara itu, Majlis Pengakap Kelana Negeri Pahang turut memainkan peranan besar dalam membantu penduduk terjejas ekoran pandemik COVID-19. Pengerusinya, Muhammad Asmawi Sulaiman berkata, lebih 600 ahlinya membantu kerajaan negeri menyediakan pelindung muka untuk petugas barisan hadapan selain memberi bantuan makanan kepada mereka yang memerlukan. Selain sumbangan orang ramai dan orang kenamaan, sukarelawan ini turut mengambil inisiatif menjual pakaian terpakai secara dalam talian bagi mencari dana membantu masyarakat terjejas. Antara kerja-kerja kemasyarakatan yang sedang kami jalankan buat masa ini adalah kita sedang menjalankan satu program khidmat masyarakat yang berunsurkan ekonomi, pembangunan ekonomi di Taman Negara, yang mana program kemasyarakatan ini antara big project yang kita sedang tumpu pada tahun 2022 lah, yang mana kita akan tumpu pada pembangunan ekonomi orang kampung. Baru-baru ini, Majlis Pengakap Kelana Negeri Pahang menerima anugerah khas Sukarelawan COVID-19 Negeri Pahang. Sukarelawan ini turun padang ketika Pahang dilanda banjir besar awal tahun ini dengan mengagihkan makanan dan keperluan asas kepada penduduk terjejas. Saudara, sukarelawan sememangnya banyak peranan dalam membantu kerajaan dan komuniti dalam segala sudut. Justru pengorbanan dan jasa mereka perlu dihargai kerana peranan mereka amat besar kepada negara. Selamat Hari Sukarelawan Antarabangsa kepada seluruh sukarelawan di seluruh negara. Ayu Nurhan Saleh untuk Berita RTM. Baik, Kerajaan Johor akan membangunkan pasar borong digital tahun depan bagi menjual hasil pertanian secara dalam talian untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Perbincangan sedang dilakukan dan bakal dimuktamad dalam masa terdekat. Kita dapati bahawa peranan orang tengah masih lagi menjadi isu kepada kawalan harga ataupun dalam kita nak menentukan harga di pasaran. Jadi salah satu cara untuk mengelak daripada orang tengah ni ialah dengan kita sendiri mengeluarkan hasil pertanian, dan kalau boleh kita memasarkan sendiri hasil-hasil pertanian. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kebun bandar sempena sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia peringkat Johor di Johor Bahru.
Saudara, kesan import ayam sejuk beku akan diperhalusi terlebih dahulu. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad, ia dijangka akan membantu menurunkan harga ayam di pasaran negara sekiranya berlaku lebihan bekalan. Tambahnya terdapat beberapa faktor lain yang turut diambil kira, namun pihaknya masih belum mendapat maklumat kerana ia dikendalikan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Dia bergantung kepada harga yang akan ditentukan melalui ayam-ayam yang diimport itulah. Ya. Jadi biasanya apabila ada bekalan yang lebih, harga biasanya akan turun sedikit lah. Itu biasa yang berlaku lah. Tapi kita akan lihat dulu apa dia kesan import ayam ini kepada penawaran di pasaran. Sekiranya kesannya itu membawa kepada penurunan harga, jadi itu adalah berita yang baik kepada pengguna lah. Maksud dia pasaran menawarkan harga yang kurang daripada apa yang ditetapkan oleh kerajaan. Sementara itu, KPDN HEP beri jaminan tiada masalah dalam isu agihan bekalan minyak masak setakat ini. Ketua Setiausahanya Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad berkata, pihaknya telah melantik pengedar dan pengilang seluruh negara untuk mengagihkan peruntukan 60,000 metrik tan minyak masak setiap bulan mengikut kota yang ditetapkan. Pihaknya giat melakukan pemantauan bagi memastikan bekalan minyak masak di setiap kawasan mencukupi dan mencari penyelesaian bagi isu berkaitan. Ada juga distribution center, gudang-gudang, tempat pengumpulan yang ada masa ditutup. Jadi semua ini semua diterjemah kepada situasi-situasi tiada bekalan. Tapi ini adalah sementara. Jadi saya menasihatkan pengguna yang berhadapan dengan situasi ini tampil memberi aduan, maklum balas kepada kementerian supaya kita boleh pergi ke lokasi yang berkenaan dan melihat apakah bantuan yang boleh kita bantu supaya situasi sementara itu dapat diatasi. Beliau berkata demikian ketika melawat program jualan keluarga Malaysia di Paroi Seremban. Bermain mengikut kekuatan pemain. Itu penjelasan Ketua Jurulatih Harimau Malaya Tan Cheng Ho menjelang aksi pembukaan kumpulan B Piala AFF Suzuki 2020 menentang Kemboja esok. Menurut beliau, perubahan formasi atau corak permainan tidak boleh diubah sesuka hati. Of course, kalau ada masa latihan yang panjang, kalau ada perlawanan persahabatan, memang kita nak akan variasi formasi, tetapi saya bagi tahu setiap kali kita kena lihat kekuatan setiap individu dan pasukan untuk kita mencorakkan permainan kita. Yang penting adalah pemain-pemain dapat memberikan tumpuan 100% dalam fokus dalam dua perangan, especially Cambodia dan Laos. Tambah Cheng Ho, fokus awal adalah untuk seboleh-bolehnya mencari mata maksimum ketika menentang Kemboja dan Laos. Sementara itu, beliau turut memberitahu pemain pertahanan Dion Coles mungkin akan hanya dapat bersama skuad negara selepas perlawanan menentang Vietnam pada 12 Disember kerana masih memiliki komitmen bersama klub FC Midtjylland di Denmark. Saudara, berita wilayah berakhir di sini. Keluarga Malaysia, terus amal kawalan kendiri, lindung semua. Yang sahih hanya di Berita RTM. Saya Alif Ashraf Kamanur. Assalamualaikum dan salam hormat.